Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pun masuk kepada episod ke-30. Jadi Ramadan ni dia ada dua sikap dua sikap. Apabila Ramadan ni ada dua emosi yang berlaku. Salah satunya akan berlaku kepada kita, iaitu sama ada kita gembira meninggalkan Ramadan, maksudnya akhirnya kita tak perlu nak puasa dah, tak perlu nak letih-letih dah. Ada satu lagi pula yang sedih apabila Ramadan hampir berakhir, sebab kita tahu semangat setelah habis Ramadan tu nanti, rahmat-rahmat, kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan itu tidak ada pada bulan-bulan lain. Amalan tu, ibadah tu ada, tapi keberkatan, barakah yang diturunkan tidak seperti pada bulan Ramadan itu, tidak seperti pada bulan-bulan lain. Jadi kita dapat lihat bahawa ada dua emosi yang akan ada. Jadi di manakah kita? Adakah kita ni orang yang gembira Ramadan akan pergi, atau kita ni adalah orang yang sedih kerana Ramadan ini akan meninggalkan kita? Jadi sebab tu kita namakan pertemuan kita kali ini, podcast Ramadan kita hari ini, Ramadan podcast kita ini adalah Muhasabah Ramadan. Apa yang kita lihat hari ini adalah apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Adakah apa yang kita telah buat ini cukup mantap sehingga kita dapat meneruskan perbuatan amalan yang kita lakukan pada bulan ini di bulan-bulan lain. Dan kita katakan bahawa sepatutnya kalau kita lihat, kita nak lihat bagaimana orang-orang terdahulu apabila tinggal dalam Ramadan ni, hampir berakhir Ramadan ni, adakah mereka ini gembira atau mereka ni sedih. Yang itu kita nak lihat. Sebenarnya seperti mana bagaimana hendak kita menanggapi Ramadan ini. Dan itu sebenarnya kita nak bincangkan hari ini. Apapun kita mengucapkan rasa tinggi syukur, puji, tahmid yang tidak terhingga, sebab kita telah pun menempuh Ramadan yang sebelum ni. Mungkin kita tidak tahu pada tahun depan adakah kita akan berjumpa lagi. Tapi apapun, kita sepatutnya bersyukur, sebab apabila kita telah melakukan ibadah, itu sebenarnya bukanlah kekuatan yang datang dari kita, tapi dia adalah hadiah daripada Allah SWT. Allah SWT sendiri yang telah mengizinkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah SWT, kerana dengan limpah kurnia dan rahmat dia bagi kita peluang macam-macam bulan Ramadan ni, keampunan, darjat, ketinggian darjat, semuanya Allah offer kepada ni. Tinggal kita nak grab, kita nak ambil peluang yang Allah bagi atau tidak. Mudah-mudahan 1 Syawal tu nanti dah tanda kemenangan kita. Kita tundukkan segala apa yang nafsu suka, dan kita letakkan kehendak Allah SWT itu tertinggi daripada segala-galanya. Sebab lebih kurang hadis, mafhum hadis, yang maksud dia tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana Allah dan Rasul itu tidak dicintai melebihi diri dia sendiri. Lebih kurang maksud hadis. Jadi itu yang perlu kita lihat. Sebelum bulan Ramadan ni, apa yang kita telah lakukan sebelum ini mendidik kita supaya meletakkan Allah SWT itu di atas. Kita lihat sebelum malam terakhir, bagaimana Nabi SAW iktikaf 10 hari di masjid, meninggalkan apa yang ada di rumah dia, meninggalkan apa yang ada pada kemahuan manusia, melakukan hubungan suami isteri dan sebagainya. Demi apa? Demi mencapai keredaan Allah SWT. Dan itu hanya berlaku pada bulan yang terakhir ni, bulan Ramadan ini, yang memang digalakkan. Bukan kata tak ada iktikaf pada bulan-bulan lain, ada. Tetapi ini yang betul-betul sehingga ditunjukkan Rasulullah meninggalkan hubungan dengan isteri, hubungan suami isteri dengan isteri dia. Bukan meninggalkan hubungan sampai tidak berjumpa dan sebagainya.
tapi hubungan melakukan hubungan intim suami isteri. Itu sebenarnya menunjukkan bahawa Ramadan itu satu yang istimewa sehingga kan diletakkan keperluan syahwat itu di tepi. Dan kita dapat lihat bahawa itulah yang ditunjukkan oleh para nabi, oleh Rasulullah, dan itu juga yang dilakukan oleh para salafus salih, yang umat-umat terdahulu yang mengikuti Nabi SAW. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah, Ramadan bakal melabuhkan tirai dia. Syawal pula bakal menjelma. Jadi sebenarnya telah banyak pelajaran yang telah kita perolehi daripada 1001 macam tarbiyah Ramadan. Jadi Ramadan sebenarnya ajar kita erti perjuangan, erti jihad, erti disiplin, erti taat kepada Allah SWT, sehingga kita ikut kata Allah SWT, kita tinggalkan apa yang kita suka. Apa dia? Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk beroleh takwa. Apa itu takwa? Takwa itu ikut segala seruan Allah, jauhi larangan dia. Maksudnya untuk menjadikan Allah itu teratas, mengatasi kepentingan hawa nafsu itu sendiri. Jadi kita lihat bahawa Ramadan telah mendidik kita menundukkan hawa nafsu. Ini perjuangan, mujahadah. Dia sebenarnya bukan perjuangan kita saja, dia adalah perjuangan para Nabi dan Rasul yang berlangsung sehingga hari kiamat. Kita lihat para Nabi dan Rasul, mereka sendiri berjuang. Macam Nabi Musa, sebelum dia dilantik menjadi Nabi, dia bukan orang yang biasa-biasa duduk di istana menjadi anak angkat kepada Firaun, orang yang tak ada kedudukan. Tetapi apabila dilantik, Allah telah menakdirkan dia berlaku satu keadaan kepada dia terbunuh seorang dari kalangan ahli Firaun, menyebabkan dia terpaksa lari, dan akhirnya dia tidak ada apa-apa, sehinggalah Allah bagi dia tempat berjumpa dengan seorang lelaki tua ni, dan dia berkahwin, dia bekerja di sana sampai dia balik. Setelah berapa lama dia duduk di sana, ditakdirkan balik semula. Kemudian dia ditakdirkan oleh Allah SWT untuk kembali berjumpa dengan Firaun. Setelah dia selesa dalam keadaan hidup dia itu disuruh untuk melakukan tugas besar dakwah. Meninggalkan kesenangan yang dia telah ada, dia tak ada kena-mengena dengan Firaun ni, tetapi akhirnya terpaksa kembali atas perintah Allah, dan dia tidak berganjak tak sedikit pun dia cuma merasakan kerisauan, tapi tidaklah dia itu hendak curi tulang ataupun melarikan diri daripada tugas dia. Itulah para Nabi dan Rasul, mereka berjuang sehingga ke akhirnya. Jadi kemuncak kepada perjuangan mengawal hawa nafsu ni lah menentang segala bentuk pemikiran dan juga ideologi ciptaan manusia. Kita nafsu yang baik ni kita kawal, tapi nafsu yang jahat kita tentang. Jadi apa sahaja yang kemuncak perjuangan ialah kita tentang hawa nafsu yang jahat. Seperti apa pemikiran, ideologi ciptaan manusia yang sesat menyeleweng daripada petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bekalan terbaik sebenarnya yang tinggalkan oleh Ramadan ialah apa? Ialah takwa. Takwa inilah tuan-tuan puan-puan jadi kunci, jadi syarat kepada kemenangan perjuangan. Inilah sebenarnya persoalan yang terbesar yang perlu dihayati oleh semua pejuang-pejuang akidah bagi melawan segala bentuk berhala jahiliah moden atas berbagai nama. Name it, namakanlah apa saja. Dia berlindung kadang-kadang di sebalik gerakan hak asasi. Semua itu apa saja nama dia, kalaulah dia tidak selari dengan apa yang Allah SWT mahu, maka dia adalah sesuatu yang perlu ditentang. Sebab tu Allah sebut di akhir perintah kewajiban puasa supaya menjadi manusia yang bertakwa. Maksudnya besar sebenarnya erti didik Ramadan. Dia bukan nak tengok kita, lepas dia awak masih solat saja ke, awak masih puasa lagi ke. Tidak. Bukan itu saja. Tapi dia juga melihat adakah kita ini cakna dengan masyarakat. Adakah kita ni melihat risau kita kalau ada orang-orang yang membawa aliran-aliran yang menyebabkan akidah masyarakat rosak. Itu mesti ada. Pada itu setiap pendakwah mesti ada rasa, setiap orang Islam mesti ada rasa itu. Dia tak boleh fikir pasal diri dia saja, nafsi. Jadi takwa yang bukan yang tidak menjelma dalam bentuk perhatian, tingkah laku, sikap dan budaya seorang pejuang Islam sahaja. Sebenarnya takwa yang bukan menjelma dalam bentuk perhatian, tingkah laku, sikap dan budaya seorang pejuang Islam saja, tetapi yang melayakkan kita meraih kemenangan dan pertolongan daripada Allah SWT.
Jadi kita tak nak takwa yang hanya dapat macam saya kata tadi lah. Yang lihat dia ni jadi baik, dia ni masih berpuasa, dia pergi solat, pergi sembahyang jemaah. Bagus yang itu. Tapi lebih daripada itu ialah dia tu melayakkan kita meraih kemenangan dan pertolongan Allah. Seperti mana yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu, mereka sedikit tetapi mereka menang dengan pihak musuh. Sebab apa? Sebab dia ada takwa dalam diri mereka. Oleh sebab itu mereka sentiasa apa? Menang akidah mereka, menang jihad mereka, menang fikrah mereka, menang dakwah mereka, menang tarbiyah mereka, sehingga mereka layak memimpin dan mereka menerajui dunia. Itu takwa yang kita sepatutnya kita lihat. Yang memang kita nak lihat lepas pada habis Ramadan ni, kita ni solat lagi, terus solat, semayang, jemaah dan sebagainya. Tetapi itu selapis saja. Yang lebih daripada itu ialah kita ini menjadi orang yang cakna dengan masyarakat. Kita kena risau kalau orang tu tak tutup aurat. Kita kena risau segala-gala yang berkaitan dengan apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas kita sebagai dai. Dia tidak memintingkan diri kita sendiri. Jadi takwa itu bukan sekadar melihat ada perubahan dalam diri kita. Kita menjadi orang yang tahajud dan sembahyang malam. So, ya, itu sebahagian daripadanya. Tetapi lebih daripada itulah, lagi ialah dia menjadi seorang yang benar-benar amar ma'ruf wa nahi munkar. Dia itu menyuruhkan kepada kebaikan dan dia itu mencegah kepada kemungkaran. Itu yang sebenarnya itu erti takwa yang sebenar-benarnya. Baik. Tengok pada sahabat, mereka selepas pada Rasulullah wafat, mereka tidak berdiam diri. Ada yang jadi governor, ada yang jadi macam-macam. Mereka berjuang untuk apa? Menyebarkan Islam, memahamkan manusia, menyebar luaskan menyebar luaskan rahmat Islam di seluruh negeri. Mereka buka negeri-negeri dengan tujuan apa? Dengan tujuan rakyat di sana mendapat peluang untuk mendengar Islam itu sendiri. Mereka bukan menjajah. Mereka membuka ruang kepada orang untuk menerima tentang Islam. Jadi kalau mereka tidak tentang, mereka masuk juga. Sebab apa? Sebab tidak adil kepada rakyat-rakyat di sana tidak mendapat mendengar tentang Islam itu sendiri. Itu sebenarnya. Kalau kita lihat, besar sekali sebenarnya apa yang mereka lakukan. Jadi kita selidiki diri kita dengan bekalan takwa ni. Allah firman yang maksudnya jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuk kamu jalan pemisah antara hak dan batil. Jadi adakah takwa kita dapat bezakan antara perjuangan liberal sekular ataupun perjuangan Islam yang tulen? Itu yang kita kena lihat dalam diri kita. Adakah takwa jadikan kita dapat bezakan antara ideologi sesat dan menyeleweng dengan syariat Islam yang membawa kebaikan dan rahmat? Jadi adakah takwa jadikan kita dapat bezakan antara kita ini memenuhi tuntutan nafsu atau kita ini memenuhi tuntutan Rabbani? Dan takwa juga menentukan adakah kita ini hamba Allah ataupun kita ini hanya hamba kepada Ramadan. Sebab tu ada kata-kata kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba kepada Allah SWT, janganlah kamu jadi hamba kepada Ramadan. Janganlah kata majlis beribadah ni hanya berlaku pada bulan Ramadan dan akhirnya setelah Ramadan pergi kita kembali seperti biasa. Kita maksudnya tidak mengindahkan solat jemaah, tidak mengindahkan Quran, tidak mengindahkan zikir-zikir kepada Allah SWT. Jadi ada lagi tentang takwa ni Allah SWT bagi tahu kepada kita. Bertakwalah kamu kepada Allah, pasti Allah akan bagi ilmu kepada kamu. Jadi sejauh mana takwa ni dari kita mukmin yang memiliki kekuatan ilmu dan akal, sejauh mana takwa menjadikan kita menolak ujah kepasuan golongan anti-Islam, sejauh mana takwa tolak kita untuk menolak kita, menjadikan kita, sejauh mana takwa menjadikan kita untuk menguasai pelbagai ilmu yang diperlukan oleh seorang Muslim, seperti mana ilmu sains, ilmu geologi dan sebagainya, ilmu teknologi, semua itu sepatutnya dikuasai oleh umat Islam. Umat Islam, maksud setiap orang dia mesti ada at least 1-2 orang yang tahu. Itu. So kita fardu kifayah kan. Jadi dia kena ada tahu orang yang menguasai ilmu ni supaya kita tidak bergantung kepada teknologi orang lain semata-mata. Jadi sejauh mana juga takwa menolong kita memahami ancaman dan konspirasi musuh-musuh Islam. Tadi daripada apa? Daripada Zionis,
Daripada golongan-golongan liberal yang melampau dan golongan-golongan sesat yang lain. Dan sejauh mana takwa jadikan kita prihatin sebenarnya terhadap isu-isu umat Islam, isu Palestin, isu Gaza, isu Syria. Di negara China pun ada isu-isu tentang Islam. Bagaimana kita ditindas dan sebagainya. Macam mana kita prihatin atau tidak? Dan sekecil-kecil kita prihatin tak orang di sekeliling kita, jiran kita? Adakah ada perasaan itu? Sejauh mana takwa itu jadi kita cinta kepada ilmu, kita pelajari ilmu sehingga tuntas betul ilmu itu dan dia bagi kekuatan kita untuk pimpin umat Islam. Sebab bukan sekadar ilmu ni sekadar dulu guru saya kata sekadar apa menggerakkan otak kita berfikir, orang berkata oh pandai dia ni cerdik, tetapi dia tak mengubah diri apatah lagi masyarakat. Jadi ada lagi dalam Quran kata siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadi untuknya jalan penyelesaian dan bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka. Jadi kita kena yakin dengan takwa. Yakin. Dengan tak yakinlah dengan adanya takwa segala permasalahan umat ini dapat diselesaikan. Yakinlah dengan takwa kekuatan umat kita akan terus kukuh dan ampuh. Yakinlah kita dengan takwa sumber dana umat tidak akan pernah kering dan kontang. Yakin dengan takwa, dengan adanya takwa, umat akan berada dalam lindungan rahmat syariat Allah. Yakinlah dengan takwa, dengan adanya takwa, kepimpinan mampu bergerak ke hadapan untuk meraih kemenangan. Yakinlah juga tanpa takwa umat kita akan lemah, mundur, lesu. Jadi ke belakang, hidup dalam suasana kerosakan yang buruk, kerosakan dan tak ada nilai, tak ada identiti diri, tidak ada akhlak yang baik sehingga akhirnya wa na'udzubillah mengundang kemurkaan Allah SWT. Dan kita kena yakin juga dengan takwa orang yang kita kena yakin bahawa tanpa takwa itu akan melahirkan manusia yang tidak amanah. Dan akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan dunia ini huru-hara, negara ini kan tidak ada arah. Kemudian ada lagi Allah bagi tahu dalam Quran siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Jadi kita kena yakin bahawa dengan bertakwa kepada Allah SWT, apa saja urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, Allah akan mudahkan. Dengan adanya takwa, keluarga kita akan terjaga. Dengan adanya takwa, urusan masyarakat akan jadi sempurna. Kita kena ingat bahawa dengan adanya takwa, urusan kita akan dipermudahkan Allah. Sebab kita ada nilai takwa yang tinggi dalam diri kita. Dan kita ingat juga bahawa musuh-musuh tewas di tangan kita menang dalam perjuangan kita dengan bekalan takwa yang ada. Apa saja sekarang orang main dengan perang saraf macam-macam dalam ni. Kadang-kadang kita ni nak buat benda yang baik tapi kita didatangkan dengan orang-orang yang membawa ideologi lain. Tapi yakinlah kalau kita terus dengan kehendak Allah SWT, tanpa kita mempedulikan apa orang lain kata, asalkan Allah redha, maka yakinlah dengan takwa Allah akan bagi kita kemenangan. Seperti mana Nabi dan sahabat-sahabat dulu. Dan ingat juga dengan takwa sajalah Allah akan memudahkan segala kehidupan kita sebagai seorang yang Muslim, seorang mukmin dan seorang yang muhsin. Jadi siapa yang tak ada lagi Al-Quran, siapa yang takwa kepada Allah akan dihapuskan segala dosa dan lipat gandanya pahalanya. Jadi sekadar mana sebenarnya takwa telah mentazkiyah diri kita daripada dosa-dosa. Kita lihat sejauh mana takwa mampu hilangkan kesalahan kita. Setakat mana takwa boleh hapuskan dosa kita sehingga kita layak mendapat pertolongan Allah dalam perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah. Sejauh mana pula keyakinan kita bahawa takwa kuatkan motivasi dan inspirasi amal kita dengan curahan pahala yang berlipat kali ganda. Jadi dapatlah kita ambil bahawa kita tetap dalam diri kita, kita ambil bekalan takwa daripada madrasah Ramadan ni untuk kita istiqamah supaya kita dapat mengembalikan izzah kekuatan umat Islam, kekuatan umat dan kekuatan Islam itu sendiri. Sebab tu Allah SWT disebut berkali-kali dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Bertakwalah kamu dengan semaksimal yang mungkin menurut batas kemampuanmu. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang memiliki akal yang sihat. Jadi, sentiasalah kita koreksi diri. Kita siap sedia untuk kita bertemu dengan Allah SWT. Surah Al-Hajj ayat 18. Wahai orang-orang yang maksudnya, wahai orang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk menghadap Tuhannya dan bertakwalah kepada Allah. Sehingga apa?
sentiasalah kita ini berpejuang, kita nyatakan kebenaran walaupun dia pahit. Dia pahit. Ubat tu kan pahit kan. Suatu wahai orang beriman, takwalah kepada kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dan nyatakanlah ucapan dengan perkataan yang benar. Kita tidak risau tentang periuk nasi, kita tidak risau tentang orang suka atau tidak. Yang penting ajaran Allah SWT itu ditegakkan dan disampaikan dengan benar. Jadi mari kita jadikan takwa sebaik-baik bekal, sebaik-baik pakaian, sebaik-baik perisai untuk kita berjuang berjihad pada jalan Allah. Dan moga Allah terus ampuni kita dan menempatkan kita bersama para nabi, para syuhada, para salihin dan para salihin. Jadi akhir Ramadan ni bukanlah untuk kita sorak tanda gembira. Benar, bila dah Syawal kita syaratnya untuk gembira. Tapi sekali belum Syawal lagi, ini masa kita menangis. Sebab Ramadan akan berangkat tinggalkan kita semua dengan segala didikan tarbiyah dan tazkiyah yang telah pun Allah SWT letak dalam bulan ini. Allah bagi dorongan kita tentang hakikat kemenangan yang sebenar dalam surah Ali Imran ayat 200. Yang maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkanlah daya kesabaranmu dan kuatkanlah ikatan kuda kamu, yang ini siap siaga di perbatasan jihad, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan. Jadi kita mohon keredaan Allah, kita mohon syurga dia, dan kita berlindung daripada kemurkaannya dan balasan neraka dia. Dan kita tahu Allah tu Maha Pengampun, Maha Mulia. Allah tu cintakan keampunan, maka kita mohon kepada Allah agar ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, dosa seluruh saudara-saudara Islam kita. Dan tentu saja tidak meninggalkan saudara-saudara kita yang susah sekarang di Gaza, dari mana-mana saja yang berada. Semoga Allah angkat kesusahan ni. Kita dan akhir kata, kita teruskanlah beribadah untuk diri sendiri, membaca Quran dan sebagainya, tahajud dan sebagainya. Di samping juga jangan lupa juga tanggungjawab besar yang digalas kepada kita, iaitu amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu sebenarnya barulah menjadikan lengkap kita sebagai takwa. Takwa itu bukan sahaja untuk diri kita, nafsi diriku, tetapi takwa juga dah melibatkan ummah, melibatkan masyarakat. Nabi itu tidak berhenti menjadi nabi sampailah dia menghembus nafas dia yang terakhir. Akhir-akhir hayat dia menulis surat ke Rom, ke Parsi dan sebagainya, sampai ada usaha membuka kota-kota lain, kota Islam dan sebagainya, diteruskan oleh para sahabat, sehinggalah kita sendiri pun, rakyat Malaysia ni pun dapat Islam dan sebagainya, hasil daripada didikan-didikan yang terdahulu sampai kepada orang-orang kemudian sampai akhirnya meneruskan. Dan kita lah juga sepatutnya jadi termasuk orang yang meneruskan untuk menyebarkan ajaran Islam ini, dan kita simpan untuk diri kita sendiri sahaja. Wallahu a'lam. Itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.